Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Atau kama qal, hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, barang siapa yang menuntut satu ilmu dengan tujuan untuk nak berdebat dengan alim ulama, au liyumariya bihi sufaha, ataupun dia menuntut ilmu dengan tujuan untuk nak mengolok-olokkan orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, ataupun dia menuntut ilmu kerana nak cari populariti, nak menarik perhatian orang kepada dia, adkhalahu Allahu an-nar, Nabi kata dia masuk neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan hadis itu sebagai satu peringatan untuk semua, termasuk diri saya sendiri, supaya dalam hal menuntut ilmu ini biarlah diikhlaskan. Kita tidak ada tujuan lain melainkan tujuan kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar ilmu kerana nak tunjuk pandai, kerana nak tunjuk kita jago debat, kerana nak tunjuk kita popular di kalangan orang ramai, Nabi SAW bagi amaran, niat-niat itu boleh membawa kita ke neraka. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, kata dia, lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az bin Jabal, qala lahumā yassirā wa la tu'assirā wa basyira wa la tunaffira. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Qais radhiyallahu an, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik Mu'az bin Jabal dan dia, yakni Abdullah bin Qais, untuk menjadi wakil Nabi ke Yaman, mereka represent Nabi untuk menyampaikan Islam ke Yaman.
Sebelum mereka bertolak ke Yaman, Nabi SAW pesan. Nabi kata, yassira wa la tu'assira. Wahai Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Qais, kedua-dua kamu ketika berdakwah, biarlah dipermudahkan. Dalam nak menyampaikan Islam, Nabi SAW sudah bagi satu guideline, sudah bagi satu garis panduan. Nabi kata kita kalau nak berdakwah, kalau nak bercakap, kalau nak buat satu public speaking, biarlah cakap kita itu mudah. Message kita itu sampai. Wala tu'assira, dan janganlah kamu berdua menyusahkan orang nak faham agama. Wa basyira wa la tunaffira, dan hendaklah kamu berdua, Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Qais, berikan good news, berita gembira kepada orang yang kamu dakwah. Biarlah Islam ini menjadi satu agama yang memberi harapan. Harapan kepada orang buat salah, yang dosa mereka akan diampun Allah. Harapan kepada orang yang berdosa, mereka masih ada peluang untuk masuk syurga. Nabi SAW suruh orang-orang yang nak keluar ke dalam medan dakwah ini supaya beri satu kabar gembira bahawa tidak ada manusia yang tidak ada peluang untuk dapat keampunan Allah dan untuk dapat syurga Allah. Wala tunaffira, dan janganlah kamu ambil approach, ambil satu pendekatan yang boleh menyebabkan orang lari daripada dakwah kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak berdakwah mesti berilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada berpesan. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza tasaddara al-hadath fatahu ilmun kathir." Imam Syafi'i seperti yang tertulis di dalam Fathul Bari, di dalam syarah kepada Sahih Al-Bukhari, Imam Syafi'i bagi satu peringatan kepada mereka yang nak keluar dan nak masuk di dalam medan dakwah. Kata dia, iza tasaddara al-hadath, apabila satu orang itu, satu orang yang baru habis belajar itu nak segera ke depan, baru grad university, baru habis pengajian, nak cepat-cepat ke hadapan, nak cepat-cepat jadi tokoh, nak cepat-cepat jadi selebriti, nak cepat-cepat jadi terkenal. Fatahu ilmun kathir, kata Imam Asy-Syafi'i, maka luputlah daripadanya ilmu yang banyak. Manusia apabila dia terlalu tergesa-gesa untuk popular, terlalu tergesa-gesa untuk dikenali ramai, dia sendiri tidak akan sempat belajar lagi. Satu tokoh kontroversial, especially di Malaysia pada hari ini, Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia juga berpesan di dalam Majmu' Al-Fatawa. Kata Imam Ibn Taymiyah, dia kata, man takallama fid din bila ilm kana kadhiban wa in kana la yata'ammadul kadhib. Al-Imam Ibn Taymiyah dia kata, apabila satu orang bercakap tentang agama sedangkan dia tidak ada ilmu,
Dia sendiri tahu kekurangan dia, dia sendiri tahu knowledge dia tidak cukup, tapi dia nak bercakap tentang agama. Bila ada manusia yang macam ni, dia nak bercakap tentang agama bila ilmin, sedangkan dia tidak tahu selok belok disiplin ilmu agama. Kana kadziban, kata Ibn Taymiyah, sudah pasti dia akan berbohong. Kalau kita tak reti tentang bidang engineering, kita nak bagi talk tentang engineering, tak payah engineer, orang biasa pun tahu kita pun bohong. Macam tu dengan hal agama. Apabila kita tidak melalui satu proses yang proper dalam bidang agama, tiba-tiba kita nak cakap pandai tentang agama, orang tahu kata kita bohong, orang tahu kata kita lack dari segi knowledge. Apatah lagi orang yang duduk dalam bidang itu, dia tahu kata kita bohong. Wa in kana la yata'ammadul kadzib, walaupun dia tidak berniat untuk bohong, tetapi Ibn Taymiyah kata dia berbohong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Islam mengikat kita supaya kita berdisiplin dalam apa-apa bidang yang kita duduk. Pada anak-anak hufaz, kita khatam 30 juzuk Quran dalam ingatan tidak bermakna kita sudah cover semua benda tentang Islam. Proses belajar berterusan sehinggalah ke liang lahat. Belajar dan terus belajar. Kita habis university, kita sudah ada bachelor, kita sudah ada master's degree, kita sambung sampai PhD. Tidak bermakna kita sudah kuasai bidang itu. Ruang untuk menambah baik, ruang untuk tambah ilmu sentiasa ada, dan kita sentiasa mesti tambah ilmu kita daripada masa ke semasa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Umairah radhiyallahu anhu, kata dia, lamma hadara Muaz bin Jabal al-maut, qila lahu ya Aba Abdirrahman awsina. Qala Muaz ajlisuni. Faqala innal ilma wal imana makanahuma. Man ibtaghahuma wajadahuma. Yaqulu dhalika 3 marrat. Atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Yazid bin Umairah radhiyallahu anhu, kata dia ketika Muaz bin Jabal menjelang wafat dia. Tuan kita cerita adalah hadis sebelum ni, Muaz, Nabi pilih dia sebagai wakil Nabi untuk explain tentang Islam di Yaman. Maknanya dia ni mesti somebody, dia mesti satu orang hebat, sehingga kan Nabi boleh ambil dia, hantar dia ke Yaman sebagai wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal orang hebat. Hadis yang kita baca ni cerita ketika menjelang wafat Muaz bin Jabal. Qila lahu, orang pergi ziarah dia sakit, dia berkata kat dia, ya Aba Abdirrahman. Dia berkata, wahai Aba Abdirrahman. Itu kunyah, gelaran kepada Muaz bin Jabal. Awsina. Dia berkata, wahai Muaz, pesanlah apa-apa kat kami. Satu orang hebat, satu orang berilmu, satu orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang wafat dia sudah tentulah orang tak mau lepas, walaupun 1 second orang tak mau lepas. Orang nak minta apa juga pesan yang dia boleh bagi, depa minta. Ausina, dia berkata, pesanlah apa-apa pun dekat kami. Qala Muaz, kata Muaz bin Jabal dalam keadaan dia sudah sakit benar, sudah dekat benar dengan kewafatan dia. Bila orang mai jumpa dia, bila orang minta dia suruh bagi apa-apa pesan kepada mereka,
Dia kata ajlisuni, dia kata tolong angkat bagi aku bangkit duduk. Mana kata dia sakit, dia dalam keadaan yang gering. Dia kata ajlisuni, tolong siapa-siapa main pegang aku bagi aku bangkit duduk. Faqala, bila dia duduk, dia kata innal ilma wal iman makanahuma. Dia kata sesungguhnya ilmu dan iman itu berada pada kedudukannya, berada pada tempatnya. Maknanya ilmu dan iman ini Allah letak pada satu tempat yang tinggi, yang istimewa, yang kita tidak akan boleh tanpa berusaha, tanpa kita berkorban masa, tanpa kita berkorban duit ringgit, tanpa kita menundukkan nafsu malah kita tidak akan dapat ilmu. Kerana iman dan ilmu itu makanahuma, dia ada tempat dia ada kedudukan dia yang tinggi. Man ibtarahuma wajadahuma. Muaz kata siapa pulun cari, dia akan dapat. Ilmu kena usaha, kena cari. Iman kena mujahadah diri. Nak dapat ilmu, nak dapat iman, kena gelut. Dan kata Muaz, siapa gelut, siapa usaha, wajadah, dia akan dapat apa yang dia cari. Maka perjalanan sebagai satu penuntut ilmu ini penuh dengan usaha dan laluannya getir. Nak menjadi satu orang yang berilmu, nak menjadi satu orang alim, nak menjadi ulama, tidak mudah. Apatah lagi nak sampai ke tahap imam-imam 4, nak sampai ke tahap Imam Abu Hanifah, nak sampai ke tahap Imam Malik, nak sampai ke tahap Imam Syafi'i, nak sampai ke tahap Imam Ahmad bin Hanbal, nak sampai ke tahap imam-imam yang besar-besar, bukan mudah. Laluan yang mereka lalui sangat getir. Maka tidak boleh kita terima kelahiran orang yang mengaku mereka golongan agama yang instan. Kita tidak boleh terima kerana laluan untuk mendapat ilmu sangat sukar dan sangat getir. So hati-hati dengan perkara ini. Kepada anak-anak hufaz terutamanya, elakkan diri daripada berniat nak jadi selebriti agama. Elakkan diri kita daripada bercita-cita untuk menjadi selebriti agama. Tanam cita-cita kita nak jadi orang agama, orang yang belajar ilmu agama dan memperjuangkan ilmu agama, bukan selebriti agama. Kerana kita sedar kurangnya ilmu di dada kita. Kerana apabila kita sudah jadi selebriti, masyarakat akan menganggap selebriti itu serba tahu. Masyarakat akan menganggap selebriti itu alim besar. Bahkan lebih teruk, di kalangan anggota masyarakat ada yang menganggap selebriti tidak mungkin buat salah. Dengan kekurangan ilmu di dada, dengan grammar bahasa Arabnya yang lintang pukang, sudah tentu kemungkinan buat salah ada. Tetapi apabila selebriti agama buat salah, penyokongnya, followernya, peminatnya tidak boleh menerima dia buat salah. Dan keadaan akan jadi lebih teruk apabila dia buat salah, dia tidak admit, dia tidak mengaku kesalahan dia. Maka jadilah dia satu orang yang sesat dan dia menyesatkan orang yang mengikutnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umat Islam di dalam dunia hari ini lebih kurang 1.65 bilion orang. Umat Islam menduduki tangga kedua
dari segi bilangan teramai berbanding dengan agama-agama lain. Kristian dianggarkan 2.2 bilion. Islam 1.6 bilion. Golongan sekular, etis, free thinker sekitar 1.1 bilion. Golongan free thinker ini semakin merebak sehingga ke negara kita. Tanpa segan silu boleh update status di dalam Facebook memakai nama Islam, memakai nama Muhammad, memakai nama Abdullah. Boleh update status di dalam Facebook mempertikaikan tentang Isra dan Mi'raj, satu benda yang disebut Allah dalam Al-Quran. Tajuk Isra dan Mi'raj itu diperolok-olokkan. Di-highlight satu benda dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mana mungkin satu tokoh yang katanya mulia, satu tokoh yang katanya, dia tulis macam tu, satu tokoh yang katanya mulia, Muhammad bin Abdullah ini, tiba-tiba naik sampai melepasi langit yang ketujuh, jumpa Allah dalam braket Tuhan palsu, dia tulis. Yang kemudiannya Allah perintahkan sembahyang 50 waktu. Kemudian boleh tawar-menawar pula dengan Allah daripada 50 korang sampai 5, tetapi 5 itu equivalent pahalanya dengan 50. Dia kata, what is this? Dia kata, ini cerita stupid. Dia kata. Yang apabila kita explore masuk, kita nak tengok siapa dia ni yang tulis ni, ternyata orang Islam. Dan mereka ini mewakili statistik 1.1 bilion dalam dunia ini. Golongan free thinker, etis yang merasa mereka lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan mempertikaikan hadis. Mereka mempertikaikan Quran itu sendiri. Dalam dunia ini ada Hinduism 1 bilion. Ada Buddhism 1 bilion. Dan sebagainya. Umat Islam yang mewakili 1.65 bilion itu belum dipecahkan kepada Sunni dan Syiah lagi. Apabila 1.65 bilion itu dipecahkan sebahagian Sunni, sebahagian Syiah, dalam kalangan Sunni pula tak ada pasal-pasal jadi bergaduh. Dia ni kata ini Wahabi, dia ni kata ini Aswaja, dia ni kata ini Asam Jawa. Kita cari masalah. Sebab orang Islam, yang peliknya orang Islam ni, duduk di bumi mana pun tidak senang duduk kalau tidak bergaduh. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat very clear. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau hampa berbeza pendapat, berselisih faham, rujuk kepada Allah dan Rasul, rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam hari ini bergaduh, tidak mau rujuk kepada Quran dan hadis Nabi. Masing-masing mempertahankan ego sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Thauban radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin kathir. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wa yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum.
wala yakhzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Thauban, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1400 tahun dulu, Nabi kata yushik, Nabi kata dekat dah. 1400 tahun dulu, Nabi kata dekat dah. Nak mai satu zaman di mana pada zaman itu orang Islam ini seolah-olah jadi hidangan makanan kepada orang bukan Islam. 1400 tahun dulu, Nabi kata dekat dah. Nak mai satu zaman di mana pada zaman itu orang Islam ni jadi macam lauk. Duk kena cobek, duk kena kepak, duk kena potong oleh orang-orang yang bukan Islam. Bila Nabi SAW kata macam tu, satu sahabat tanya Nabi. Dia kata, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah kami pada masa tu jadi macam tu kerana kami sikit? Adakah orang Islam minority? Adakah orang Islam sikit pada masa tu sehingga menyebabkan orang tak heran kat kita? Sehingga menyebabkan orang buat kat kita lebih kurang? Sehingga kita ni jadi mangsa, jadi lauk mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata antum yauma idzin kathir. Nabi kata no, pada masa itu hampa ramai. Pada ketika orang Islam ini diperlakukan, dizalimi, ditindas dan dibuat pelbagai oleh musuh ini, pada ketika itu orang Islam ramai. Nabi kata, walakinnakum ghutha'un kaghusa'is sail. Nabi kata, tapi ramai hampa ni macam buih atas air yang duk hanyut mengalir. Orang Islam ramai, tapi ramai yang tidak ada kualiti. Ramai, tapi ramai yang tidak ada weight. Ramai miskin. Ramai tidak ada ilmu. Ramai tidak ada makna. Ramai yang tidak menyumbang kepada Islam. Bila Nabi SAW kata macam tu, Nabi tambah lagi. Nabi kata, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Apabila hampa lemah, apabila hampa tak ada, duit tak ada, ilmu tak ada, knowledge tak ada, apa pun tak ada, pada ketika itu Allah cabut daripada hati musuh Islam rasa mahabah, rasa hebat, rasa gerun kepada orang Islam. Mereka tidak melihat orang Islam satu kelompok yang boleh dihormati. Mereka tidak melihat orang Islam sebagai satu kelompok yang digeruni. Mereka tak melihat orang Islam sebagai satu kelompok hebat. Pasal apa orang tengok kita tak hebat? Kerana kita tak hebat. Pasal apa orang tengok kita rendah? Pasal apa orang pandang kita bawah? Pasal apa? Pasal kita sendiri pun meletakkan diri kita di situ. Kita tidak dihormati. Dengan kemiskinan, dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan lekeh kita ni, mana nak mai hormat orang? Tidak cukup dengan Allah cabut rasa gerun daripada hati musuh Islam kepada orang Islam. Wala yakhzifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Allah buh pula dalam hati orang Islam ini satu benda yang dipanggil wahan. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wahan itu apa? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Satu penyakit Tuhan bagi dalam hati orang Islam ni apa dia? Dia syok dengan dunia. Tak mau ingat mati. Bila jadi benda ni kepada orang Islam, syok dengan dunia,
Syok saja, tapi tak ke mana pun. Kita buka internet, tengok ranking orang kaya Malaysia, nombor 1 sampai nombor 10 tahun 2015. Orang Islam seorang saja, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Seorang saja. 8 orang Chinese, 1 Indian. Yang kata orang Islam syok dengan dunia, hubbud dunia ni, dunia pun tak boleh tak mana pun. Akhirat dah lelong lama dah. Kononnya kerana nak rebut dunia, maka dia lelong akhirat. Dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Benda ni yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hari ini dipandang hina di seluruh dunia. Zaman kegemilangan Islam, zaman Nabi SAW, zaman Khulafa Ar-Rashidin sudah berlalu. Sebut sahaja di dunia mana pun pada hari ini, cerita umat Islam ditindas, cerita umat Islam dizalimi, bahkan lebih teruk, umat Islam dibunuh sehingga tidak ada nilai nyawa umat Islam. Lihat sahaja apa yang jadi di Gaza, di Palestin. Lihat saja apa yang jadi di Syria, di Yaman. Islam sama Islam. Sunni dan Syiah ini bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tapi perbalahan, pertelingkahan yang sampai ke tahap tumpah darah. Lihat saja di Burma, umat Islam Rohingya nak selamat nyawa sahaja terkorban. Bukan mati kena bunuh dah, mati sambil nak lari, mati. Hinanya umat Islam di sesetengah negara. Lihat saja konflik Selatan Thai, lihat saja konflik di Filipina, di Mindanao. Satu isu yang tidak ada kesudahannya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ambil iktibar. Umat Islam di Malaysia lebih lagi ambil iktibar. Lengkapkan diri dengan ilmu. Kuatkan ekonomi umat kita. Jangan lupa dan jangan tinggal dan berpegang teguhlah dengan agama. Mudah-mudahan kita terpelihara. Islam tidak suruh kita orang Islam bermusuhan dengan non-Muslim. Tak pernah suruh. Bahkan Islam suruh supaya kita dengan non-Muslim ini biar kita ini berkawan dengan mereka. Dengan berkawan itu, kita boleh explain Islam kepada mereka. Kita nak bagi tahu kepada mereka, kata Islam ini satu agama rahmatun lil alamin. Satu agama yang membawa rahmat bukan saja kepada mereka, bukan saja kepada orang Islam, bukan saja kepada non-Muslim, bahkan kepada dunia. Islam ni nak bawa rahmat. Tapi malangnya, kita tak boleh nak menterjemahkan rahmat Islam itu kepada mereka. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadha, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata waktu Nabi doa ada di rumah dia ada dengar Nabi berdoa.
Nabi kata, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, siapa-siapa daripada kalangan umat aku yang ditakdirkan menjadi pemimpin kepada umat aku. Nabi doa di rumah Aisyah. Nabi doa ada di rumah Aisyah. Nabi angkat tangan, Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah ada di kalangan umat aku ni yang terpilih jadi pemimpin dan mereka diamanahkan untuk memimpin umat aku, fasyaqqa alaihim, tiba-tiba dengan kerusi pemimpin itu mereka memberi masyaqqah, mereka memberi susah, mereka menyulitkan keadaan umat aku. Fashquq alaih, sulitkan hidup dia. Nabi kata, ya Allah, kalau daripada kalangan umat aku ada yang terpilih untuk jadi pemimpin yang menjaga hal ehwal orang Islam, tiba-tiba dengan kuasa, dengan kerusi dia memberi susah kepada orang Islam. Nabi kata, susahkan hidup dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Nabi kata, tapi kalau sekiranya ada di kalangan umat aku yang terpilih, diberi amanah untuk menjadi pemimpin, dan dia memberi kesenangan, memudahkan urusan umat aku, mudahkan hidup dia. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapapun kita, pemimpin negara kah kita, pemimpin negeri kah kita, pimpinan syarikat korporat kah kita ni, atau apa saja kita ni, bantulah saudara seagama dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yaumin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjidin Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi raka'atain wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan summa sarafa ilayna faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani thintain wa mana'ani wahidah. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil-gharq fa'a'taniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, satu hari Nabi balik daripada satu kawasan aliyah, satu kawasan tinggi. Waktu Nabi bypass masjid Bani Muawiyah, Nabi nak lintas masjid Bani Muawiyah, Nabi singgah, Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi doa. Doa Nabi itu tawilan, kelihatan panjang. Nabi doa ni nampak panjang. Summan sarafa ilaina, habis Nabi beralih kat sahabat ada. Nabi bagi tahu, Nabi kata, aku doa, aku minta dekat Tuhan 3 benda. 2, Tuhan jawab dan kata approve, lulus. 1, tak lepas. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya janganlah umat aku dibinasakan dengan kemarau panjang. Allah kata okey. Umat Nabi Muhammad tidak akan mati kebuluran kerana kemarau panjang.
Kemarau ada, tapi tidak membinasakan. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya umat aku tidak dibinasakan dengan banjir besar. Allah kata okey. Umat Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan dengan banjir seumpama banjir yang kena kaum Nabi Nuh. Aku minta yang ketiga supaya Allah Subhanahu wa ta'ala janganlah jadikan umat aku ini bergaduh sama-sama sendiri. Famana'aniha, maka Allah tidak terima permintaan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 1400 tahun dulu Nabi takut benda ni. Nabi takut umat dia pada satu hari bercakaran, bergaduh, berbalah, bawa sampai tumpah darah. Sedangkan saudara seagama. Nabi bimbang, Nabi takut benda ni jadi. 1400 tahun dulu Nabi takut, hari ini porak peranda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana kita nak tunjukkan Islam ini agama rahmatun lil alamin kalau kita sama kita bergaduh? Macam mana kita nak rasa rahmat Islam kalau kita sendiri tidak pernah menikmati rasa rahmat itu? Sedihnya kita hari ini, kita menjadi fitnah kepada agama kita sendiri. Orang bukan Islam tidak respect Islam kerana kita. Kita mempamerkan satu contoh tidak baik kepada orang bukan Islam. Kita tunjuk diri kita lekeh, kita tunjuk kita koman. Dan maaf cakap, kita tunjuk kita bodoh di depan mereka. Enough is enough. Perbalahan tidak akan selesaikan masalah. Buang ego daripada hati kita. Ingatlah, iblis terkeluar daripada syurga kerana ego. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat supaya sujud. Sujud maksudnya hormat, maksudnya bagi respect kepada Adam. Fasajadu, malaikat pakat sujud, maksudnya pakat bagi respect, muliakan Adam alaihi salam. Illa iblis, melainkan iblis berdiri bercekak pinggang. Dia adalah hadis Muslim kata. Yang perintah dia ni Allah, dia boleh engkar perintah Allah, dia boleh cekak pinggang di depan Allah. Dia tidak mau taat perintah Allah, suruh muliakan Adam alaihi salam. Aba wastakbara, dia enggan, dia engkar, dia takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana minal kafirin. Start daripada engkar itu, start daripada ego itu, Allah kata dia kafir dengan Allah. Kalau sifat ego menyebabkan iblis dicop sebagai kafir dan dihambat keluar daripada syurga, kenapa kita sampai hari ini masih nak simpan sifat ego di dalam hati kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala ar-rajul inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Nabi SAW bersabda, Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sombong, walaupun besar zarah. Sikit aja ada sombong, syurga tidak ada tempat untuk orang sombong. Satu sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, dia naik risau. Dia kata dekat Nabi, dia kata, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Macam mana dengan satu orang yang dia ni smart. Dia ni smart. Dia bila pun smart. Pakaian dia elok, iron semua elok, pakai sikat rambut semua elok, kasutnya elok. Adakah dia dianggap takabur? Dan adakah tak ada tempat bagi dia dalam syurga? Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu sendiri cantik. Allah suka kecantikan. Hang nak pakai baju elok, hang nak beli kereta elok, hang nak duduk rumah elok, tak salah. Yang kata sombong, yang kata takabur ni ialah al-kibru batarul haq. Takabur itu ialah apabila satu orang bagi tahu dekat dia benda kebenaran, dia tolak. Itu takabur. Bukan orang duduk rumah elok tu takabur. Bukan orang pakai kereta elok tu takabur. Bukan orang yang pakaian elok tu takabur. Bukan. Nabi kata, takabur itu ialah batarul haq. Bila orang main habaq kat dia kebenaran. Kebenaran ni apa tuan-tuan? Al-haq min rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan. Apa dia? Quran dan hadis Nabi SAW. Orang main habaq dekat dia, ni ayat Quran kata macam ni. Dia kata, pilah dengan ayat Quran. Dia takabur. Umar habak kat dia, ni hadis sahih, riwayat Bukhari kata macam ni. Hak kita duk buat ni salah, pi dah. Aku tak kira, aku duk buat benda ni lama dah. Itu takabur. Setelah dikemukakan bukti daripada Quran, daripada hadis, dia masih berdegil, tidak mau terima kebenaran. Dia takabur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghamtun nas, dan takabur itu ialah suka pandang leceh, suka pandang remeh, suka pandang hina dekat orang. Tengok orang ni, tengok orang semua bawah pada dia. Tengok orang ni semua orang hina pada dia. Tengok orang ni semua orang jahil daripada dia. Itu ciri-ciri takabur. Kerana ada benda ni dalam diri kita, kerana itulah bergaduh kita ni tak selesai cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok macam mana sahabat-sahabat sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sayang Nabi pasal apa? Pasal Nabi ni satu orang yang humble. Satu orang yang merendah diri. Satu orang yang dunia ni tak melekat di hati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhaltu ala Abi Bakr radhiyallahu anhu faqala fi kam kaffantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat fi thalathati athwabin bidin سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. Ila akhir hadis, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah cerita, hadis ini cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bapa dia ketika menjelang wafat. Aisyah pergi dekat bapa dia. Bila Aisyah duduk tepi kepala Sayyidina Abu Bakar, bapa dia, Abu Bakar tengok Aisyah mai, soalan pertama dia tanya Aisyah. Dia kata, fi kam kafantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masa wafat dulu, hampa kapan dia berapa helai kain? Tuan-tuan, sayang. Sayang ni. Saat kritikal, masa-masa kecederaan, menjelang kewafatan dia, ingatan dia masih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ingat benda lain. Tidak ada lagi keutamaan dalam hidup dia pada masa tu, melainkan dia nak cari keredaan Allah, melainkan cinta dia pada Nabi.
Bila Aisyah mai duduk sebelah dia, Aisyah ni anak dia. Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah mai duduk, dia celak mata tengok Aisyah. Soalan pertama dia tanya. Dia kata Aisyah, dia kata masa Nabi wafat dulu, kapan Nabi berapa helai kain? Aisyah kata fi thalathati athwabin bidin suhuliyah. Aisyah kata Nabi dikafankan dengan 3 helai kain putih buatan Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah. Nabi dikafankan tidak pakai jubah, tidak pakai qamis. Nabi dikafankan dengan kain saja 3 helai. Kan setengah orang mati dia bagi pakai baju apa semua. No, Nabi 3 helai kain saja. Kain bidin yang color putih yang dibuat daripada Yaman. Nabi tidak dipakaikan qamis wala imamah dan tidak dililit serban atas kepala Nabi. Qala laha Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila dengar Aisyah kata lagu tu, dia tanya lagi. Dia kata fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Aisyah, Nabi dulu wafat hari apa? Tuan-tuan, ingatan dia pada Nabi saja. Dia kata, ya Aisyah, dia kata, Nabi hari itu ni wafat hari apa? Jawab Aisyah, Yaumal Ithnain. Dia kata, ayah, Nabi wafat hari Isnin. Kata Abu Bakar, fa ayyu yaum hadha? Dia kata, Aisyah, hari ini hari apa? Tuan-tuan, orang sakit, orang nazak ni, dia tak tahu dah hari apa, pukul berapa, apa-apa, dia tak ingat dah. Dia duduk bergelut dengan sakarat. Dia kata, Aisyah, hari ini hari apa? Aisyah kata, Yaumul Ithnain. Dia kata, ayah, hari ini hari Isnin. Qal, kata Sayyidina Abu Bakar, arju fima baini wa bainal lail. Dia kata, ya Allah, aku harap biarlah aku mati sebelum malam ni. Aku nak mati sama hari macam Nabi mati. Kalau Nabi wafat hari Isnin, aku pun kalau boleh nak supaya Allah ambil aku hari Isnin, supaya sama hari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sayangnya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja pemimpin mereka, tetapi Nabi yang diikuti oleh mereka. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha, kata dia, qultu ya Rasulullah, ankih ukhti binta Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhibbin? Qultu na'am, lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man syarakani fi khair ukhti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dhalika la yahillu li. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Isteri Nabi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia ni anak Abu Sufyan. Nama dia Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan. Tapi lebih dikenali dengan nama Ummu Habibah. Satu hari dia pergi kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ankih ukhti binta Abi Sufyan. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mau tak, dia kata, kahwin dengan adik perempuan saya yang juga anak Abu Sufyan. Nabi senyum. Nabi kata, tuhibbin? Nabi kata, hang okey ke? Hang suka ke kalau aku pergi ambil adik hang pula? Qultu na'am. Ya. Dia kata, saya suka. Tapi lastu laka bimukhliyah. Tapi jangan salah faham. Saya bukan nak berpisah dengan tuan, suruh tuan ambil adik saya. Dia kata, bukan macam tu. Saya nak jadi isteri juga. Tapi dalam masa yang sama, adik saya pun mai jadi isteri juga. Dia kata, wa ahabbu man syarakani fi khair ukhti. Dia kata, aku mau, kalau boleh, dia kata, adik perempuan aku boleh share khair, boleh share kebaikan menjadi isteri tuan ni. Itu dia yang kata Nabi ni. Isteri boleh hilang jealous dengan kebaikan Nabi ni.
Dia kata, saya tak mau diceraikan. Cuma saya sangat bahagia menjadi isteri tuan. Saya nak adik perempuan saya share kebahagiaan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna zalika la yahillu li. Oh, Nabi kata tak boleh. Benda tu tidak dihalalkan kepada aku. Aku tak boleh kahwin kakak dengan adik sekali. Satu time tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak abang dekat kita apa dia? Nabi ni pembawa rahmat lil alamin. Sehinggakan rahmat Islam yang dibawa oleh Nabi itu bukan sahaja boleh dirasai di dalam rumah tangga dia, bahkan dalam negara yang dipimpin dia terasa rahmat Islam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan, terutamanya anak-anak hufaz semua. Jangan cita-cita jadi terkenal. Biarlah kita menjadi personality yang tersembunyi. Manusia tak kenal kita tak apa, tak penting itu semua. Allah Subhanahu wa taala kenal kita. Satu sahabat zaman Nabi, nama dia Zahir. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Dia cerita pasal satu orang laki-laki nama Zahir. Dia orang Badui, dia bukan orang Pekan, dia orang Badui, orang dusun, orang kampung. Cuma dia ni kalau dia mai ke Madinah, dia bawalah buah tangan bagi dekat Nabi. Dan Nabi pula tiap-tiap kali Zahir ni nak balik, Nabi SAW akan bagi bekal kat dia untuk bawa balik. Dalam hadis kata, wa kana Nabi SAW yuhibbuh. Nabi cukup sayang dekat Zahir ni. Satu Mr. Nobody, satu orang yang tak terkenal, satu Badui, duduk tengah padang pasir pedalaman. Tapi dia berjaya mendapat tempat di hati Nabi SAW. Bila dia mai, dia bawa lah apa, whatever, benda yang nak tunjuk ingatan dan tanda kasih dia kepada Nabi. Dia bagi dekat Nabi. Dan Nabi pula, bila dia nak balik, Nabi suruh isteri masaklah apa-apa, bekal untuk dia nak balik. Sehingga hadis kata, wa kana Nabi SAW yuhibbuh. Nabi cukup sayang dekat Zahir ni. Wa kana rajulan damiman, dalam hadis kata. Dan Zahir ini satu orang laki-laki yang tak handsome. Rajul damim, satu orang yang tak handsome. Tengok ni tak ada nilai komersial khabar dia kata Allah ni. Tengok alamak dia ni. Nabi syok kat dia, Nabi suka dia, Nabi sayang dia, dia pun cukup sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, kata dalam hadis tu, fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ah. Satu hari dia duduk menyaga. Ni cara-cara orang dusun, orang kampung keluar main pekan ni. Kalau kita hari ni kata, orang daripada darat mana buat keluar petai, main duduk jual di pekan hari. Lebih kurang macam tu suasana. Nabi pergi di tempat Zahir duduk berjual barang ni. Nabi tengok Zahir tengah duduk menyaga. Fahtadanahu min khalfih. Nabi pi belakang dia, Nabi peluk dia daripada belakang. Tuan-tuan, Nabi ini pun melawak juga awalnya. Tapi melawak lagu tu lah. Tak macam kita ni melawak karut, tuan-tuan. Dia melawak ni, dia ada batas sempadan dia. Dia ada limitation. You don't go too far. Because orang akan kata you bodoh dan memperbodohkan orang. Nabi SAW pergi tempat Zahir duk menjual di pekan hari ini. Nabi peluk dia daripada belakang. Wa huwa la yubsiruh. Zahir ni tak tahu siapa ni, dia tak tengok, dia tak nampak siapa yang main peluk dia kat belakang ni, dia tak nampak. Kata Zahir, dia kata arsil ni. Dia kata lepas aku. Ni apa duk main melawak, main duk peluk-peluk belakang ni. Dia kata arsil ni, lepas aku. Man hadha? Dia kata siapa ni duk main pegang-pegang aku macam ni? Orang darat, tuan-tuan. Dia kasar lah.
Faltafata fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lepas dia beralih-alih tengok, ya Allah, Nabi rupanya yang mai peluk dia. Dalam hadis tu kata apa? Zahir kata, dia kata kalau aku tahu yang peluk aku Nabi ni, aku biar belakang aku duk berdempek dengan dada Nabi bagi lama tak apa. Dia kata. Tapi aku tak tahu kata Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW kata dalam hadis tu bagi tahu, Nabi melawak, Nabi kata may yashtaril abda. Nabi kata ni, siapa nak beli ni hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Bagi tahu. Nabi melawak. Bila Nabi SAW kata macam tu, kata Zahir ni, dia kata idzan wallahi tajiduni kasidan. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, jadi tuan anggap saya ni barang tak ada harga kah? Dia pun melawak juga. Nabi pergi melawak. Nabi kata ni, siapa nak beli hamba, tunjuk dekat Zahir ni. Zahir ni pula kata apa? Oh, wallahi, jadi makna tuan anggap saya ni barang koman, tak ada harga kah? Melawak dia dengan Nabi ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, walakin indallahi laisa bikasid. Nabi kata, no, hang tak betul Zahir. Di sisi Allah, hang bukan barang tak berharga. Bahkan kata Nabi, walakin indallahi anta ghal. Akan tetapi di sisi Allah, harga diri hang cukup mahal. Nabi kata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cita-citalah untuk jadi orang macam Zahir ini. Tak usah cita-cita jadi selebriti. Cita-cita jadi orang macam ni. Satu personality yang tersorok dan tersembunyi. Orang tak kenal dia. Nabi kenal dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kenal dia. Kalau semua orang mempunyai cita-cita yang macam itu, insya-Allah Islam boleh ditampilkan sebagai agama rahmatun lil alamin. Kesimpulan kepada apa yang kita cakap pada hari ini ialah, satu, cari dan lengkapkanlah diri kita dengan ilmu. Cari. Ilmu kena cari. Yang kedua, latih diri supaya kita beramal ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, cubalah sedaya upaya cari titik pertemuan dan elaklah perbalahan. Yang keempat, mailah kita hidup sebagai saudara seagama. Yang kelima, buanglah sifat ego, sombong daripada diri kita. Yang keenam, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Yang ketujuh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hidup kita. Sebelum saya mengakhiri slot ringkas saya ini, kita ikuti satu ayat Al-Quran. Surah Taha ayat 124 sampai 127. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, bang siapa yang berpaling daripada peringatan aku. Kita hari-hari kita dengar Quran, kita dengar hadis. Kalau pergi masjid lagi banyak kita dengar. Kalau kita sibuk tak dan dalam kereta, radio bagi tahu ceramah dan sebagainya. Kemudahan hari ini duduk depan internet saja boleh tengok live TV. Mau tak mau, itu saja. Kalau kita satu orang yang berpaling daripada peringatan Tuhan,
Peringatan domai ni, kiri kanan. Yang berhormat Datuk Malik Kasim usahakan ijtima' huffaz. Ini usaha yang sangat murni. Once a year, setahun sekali, anak-anak huffaz diraikan, dimuliakan, dislotkan masuk dengan program-program pengisian agama. Duduk dalam satu masjid yang kondusif, yang fully air conditioned. Dalam keadaan santai, kita mengikuti tazkirah, mengikuti peringatan agama. Wa man a'rada an dzikri, Tuhan kata, tapi kalau siapa yang cuba berpaling daripada peringatan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di hari akhirat esok, bahkan di atas dunia ni lagi dah, dia akan melalui satu kehidupan yang sempit. Kelihatan pada luaran macam orang senang, macam orang kaya. Tapi dia dengan Allah Ta'ala yang tahu betapa gundah gulananya hati dia. Allah bagi dekat dia rasa sempit dalam hidup. Walaupun rumah besar, walaupun dapat satu keluasan pada mata kasar, tapi hakikatnya hati sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan di hari akhirat esok lebih teruk lagi, dia akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia tanya Tuhan pada hari itu, di hari akhirat esok. Dia kata, ya Allah, dia kata, aku dulu hidup atas dunia celak mata, pasal apa hari ini aku buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Tuhan kata, hang jadi macam ni. Atas dunia dulu aku bagi mata celak boleh tengok, hari ni aku butakan mata hang. Pasal apa? Pasal di atas dunia dulu telah mai kepada hang ayat-ayat aku. Quran dibacakan masuk telinga hang. Hadis Nabi dibacakan masuk telinga hang. Fanasitaha. Hang buat-buat lupa benda ni. Hang tak ambil kira halal haram. Hang tak peduli Quran hadis dalam hidup hang. Wa kadzalikal yauma tunsa. Tuhan kata, kerana itu pada hari ini engkau dilupakan. Hang lupa aku atas dunia, akhirat aku lupa hang. Hang lupa aku atas dunia, Tuhan kata, Tuhan tak ada masalah. Tapi bila Tuhan lupa kita di hari akhirat, kita menghadapi besar punya masalah. Wa kadzalika najzi man asraf. Demikianlah Tuhan balas kepada orang yang melampau batas. Walam yu'min bi ayati rabbih. Dan orang yang tak beriman, tak percaya ayat-ayat Quran. Wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan ingat, azab akhirat itu sangat teruk dan sangat kekal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pihak penganjur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf di atas salah silap saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.